أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا إلى مصنف الكتاب، وخصوصا إلى شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله، تحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, yang pertamanya dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena alhamdulillah, dengan kebaikan, dengan rahmat daripada Allah, pada malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan ke atas kita kebaikannya. Dan yang paling sepatutnya kita mensyukuri, lebih mensyukuri nikmat ni adalah ketika mana kita ditempatkan di dalam suatu majlis yang mulia, bahkan juga pada waktu yang sangat mulia. Ketika mana di luar pada waktu ni sedang hujan lebat, yang mana hujan lebat ni merupakan salah satu tempat mustajabnya doa. Maksudnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, diterima segala kebaikan. Maka ketika mana kita dikumpulkan bersama-sama di dalam majlis ilmu, majlis ini merupakan majlis yang didoakan oleh para malaikat. Para malaikat mendoakan kepada semua yang duduk dalam majlis ilmu ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk dikurniakan kebaikan dan diampunkan dosa selama mana kita duduk dalam majlis ni. Dan kemudian pada waktu hujan lebat turun pula, jadi mungkin ada kebaikan yang Allah nak bagi kat kita yang kita tak tahu pun sebenarnya. Bahkan yang lagi best, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang mana yang nak balik tadi tak boleh balik sebab main naik motor. Hujan pula ni kata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi inilah sebenarnya rahmat daripada Allah. Ketika mana Allah nak memberikan kebaikan kepada kita, Allah akan lorongkan kita ni untuk berada pada tempat-tempat yang baik. Jadi sebab tu kata guru saya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika mana Allah telah pun memberikan kepada kita kebaikan, maka janganlah kita menyombongkan diri dengan Allah, iaitu bila kita tidak mengambil endah akan kebaikan tersebut. Seperti mana kadang-kadang tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita hari itu tak bercadang pun, bahkan tak teringat pun nak bersedekah. Tiba-tiba tengah diisi minyak, ada orang bagi salam minta sedekah.
Dan itulah sebenarnya kebaikan yang Allah hantarkan kepada kita. Sebab apa saya sebut tentang ni tuan-tuan? Sebab malam ni nasihat yang kita nak baca daripada kitab Nasaihul Ibad ni adalah berkaitan dengan hal tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kenapa ramai orang gagal di situ? Gagal bukan kerana tak mampu buat, tapi kerana kita merajakan sesuatu lebih daripada Allah. Pada masa tu mula main sangka buruk, kita mula fikir bukan-bukan, yang ini nak tipu aku lah ni. Walhal kita pun tahu dengan sedekah yang kita bagi dekat dia menjadikan dia tu kaya ke? Tak kaya pun. Walaupun hari ni dia main satu trend, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia buat dekat Facebook kartun apa, orang minta sedekah ni jauh lebih kaya daripada orang yang duk bagi sedekah. Dalam tak sedar tuan-tuan, itulah dakwah untuk menyesatkan orang-orang Islam agar jauh daripada perkara yang disukai oleh Allah. Tuan-tuan, kalau sungguhlah dengan menerima sedekah menjadikan kita kaya, tolong bagi dekat saya satu nama orang kaya di atas dunia ni yang kaya dengan sebab minta sedekah, tuan-tuan. Tak ada, tuan-tuan. Takkan jumpa punya. Melainkan kita je yang sangka macam tu. Sebab kita sangka sedekah yang kita bagi ni banyak sangat. Macam masjid lah kan. Pasal apa tak mau bagi duit kat masjid? Masjid duit banyak dah, dia kata. Pasal apa macam mana hantar duit banyak? Saya duk bagi. Berapa banyak? RM1. RM1 tu banyak Tapi kalau pergi shopping mall, tahu pula RM1 tak ada harga. Tak? Datang kalau tak percaya, cuba masjid buat tabung masjid Lut Sinar tengok. Baru orang tahu duit apa dalam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah malam ni tajuk nasihat yang saya nak baca adalah nasihat yang ke-17 daripada kitab Nasaihul Ibad, iaitu peperangan antara akal dan hawa nafsu. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa nawwara qulubuna binuri anwari asrarihi, amin. Ada yang mengatakan, tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiran, wa wailun liman kana hawahu amiran wa aqluhu asiran. Bertuahlah bagi sesiapa yang akalnya menjadi pemerintah, wa hawahu asiran, dan nafsunya pula itu sebagai tawanan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa wailun liman kana hawahu amiran, dan celakalah bagi sesiapa yang menjadikan nafsunya itu sebagai pemimpin. Wa aqluhu asiran, dan akalnya pula sebagai tawanan. Jadi ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pepatah ni mengatakan kepada kita, ketika mana kita menjadikan nafsu itu sebagai pemimpin, maka kita telah pun berada pada tempat yang sangat merugikan diri kita. Dan adapun ketika mana kita menjadikan akal itu sebagai pemimpin, maka beruntunglah bagi mereka yang mampu untuk menjadikan akalnya sebagai pemimpin. Kerana Allah SWT Muhammad, dalam keadaan kita sedar tak sedar, pada diri kita ni sebenarnya sentiasa berlakunya peperangan dalam pada nak menuruti kehendak hawa nafsu, ataupun peperangan yang nak menjadikan tuntutan nafsu itu dikalahkan. Jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan mungkin pernah dengar kisah yang telah dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran tentang bagaimana peristiwa Bani Israel yang dicelakakan oleh Allah kerana mereka menyangka dengan memuliakan kehendak nafsu itu menjadikan mereka akan mendapat kesenangan. Iaitu bila mana di dalam suratul A'raf ayat yang ke-163,
Bani Israel diceritakan, kisah Bani Israel ini diceritakan oleh Allah Ta'ala kepada kita untuk kita sama-sama mengambil pengajaran. Ketika mana Allah berfirman dalam ayat tersebut, dan bertanyalah kepada mereka wahai Muhammad mengenai penduduk bandar yang letaknya di tepi laut semasa mereka melanggar larangan pada hari Sabtu. Ketika datang kepada mereka hari Sabtu itu ikan-ikan yang menjadi ujian kepada mereka, yang kelihatan timbul di muka air, sedang pada hari-hari lain ikan-ikan itu tidak pula datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka dengan cubaan itu kerana mereka sentiasa berlaku fasik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kisah ni berlaku pada Bani Israel, yang mana pada masa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan kepada mereka untuk mengerjakan ibadah pada hari-hari biasa, manakala pada hari Sabtu mereka ini diperintahkan untuk melaksanakan amal yang soleh. Maksudnya pada hari Sabtu tu tak dibenarkan langsung kepada mereka ni, Bani Israel ni, untuk berbuat apa-apa yang mendatangkan keuntungan dunia. Mereka hanya diperintahkan untuk berbuat sesuatu yang mendatangkan keuntungan akhirah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa Tuhan buat macam ni? Inilah yang dikatakan innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah ini maha mendengar lagi maha mengetahui. Ketika mana al-alim bagi Allah ini, pengetahuannya adalah pengetahuan yang tidak terbatas pada sesuatu, bahkan tidak terbatas oleh masa, iaitu Allah sentiasa mengetahui apa yang akan berlaku, dan Allah sentiasa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sentiasa peka dengan apa yang telah berlaku. Bahkan tidak ada satu perkara pun yang berlaku pada sisi Allah ini yang terkeluar daripada pengetahuannya. Itulah yang disebutkan Allah ini tidak lalai. Berbeza dengan kita sebagai manusia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang sentiasa menjadi makhluk yang lalai. Kita lupa akan pengawasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah buat benda ni, Allah menurunkan syariat ni atas kerana nak menunjukkan kepada mereka betapa fasiknya orang-orang Bani Israel ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fasik ni tuan-tuan, maksudnya apa? Iaitu orang yang pada ketika dia melaksanakan ketaatan, dia melaksanakan juga kemaksiatan. Inilah orang yang fasik. Adapun orang yang mukmin adalah mereka yang sentiasa melaksanakan ketaatan, adapun mereka meninggalkan kemaksiatan. Jadi bayah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, diri kita ni agak-agak duduk tang mana? Adakah kita duduk di kalangan orang yang mukmin, ataupun kita sedang berada pada kalangan orang yang fasik? Baik. Jadi sebab itu orang yang fasik ni ketika mana diberikan ujian oleh Allah, mereka akan gagal. Mereka takkan mampu untuk melepasi ujian yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah ni ketika mana dia nak uji hamba dia akan uji dengan seberat-berat ujian. Sebab tu guru saya kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang mukmin adalah orang yang sentiasa merasakan takut akan ujian daripada Allah, pada setiap keadaan dan pada setiap ketika. Pada ketika diuji dengan susah, dan mahu pun pada ketika diuji dengan senang. Dia takkan rasa selamat. Orang beriman ni dia takkan rasa selamat sehinggalah dia kembali menemui penciptanya. Ketika mana saat dia dijemput pulang oleh Allah, maka pada ketika itu barulah datang rasa selamat dalam diri mereka. Adapun bagi orang yang fasik, ini adalah orang yang sentiasa merasakan selamat daripada ujian Allah. Dia sangka ketika mana dia duduk atas dunia ni, ketika mana dia lepas pada satu tahap, telah pun menjadikan dirinya ini selamat daripada cubaan-cubaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Allahumma salli ala sayyidina. Jadi inilah juga perkara yang berlaku pada Bani Israel.
Ketika mana mereka diperintahkan untuk melaksanakan ibadah semata-mata pada hari Sabtu, dan diperintahkan, dibenarkan mereka ni untuk mencari pekerjaan rezeki pada hari-hari lain. Baik, mereka mula menjadi orang yang tamak. Tamak atas kerana bukan tidak ada rezeki. Nah, kalaulah tak ada rezeki, nescaya mereka ni akan mati pada hari lain. Akan tetapi disebabkan kebanyakan mereka ni merupakan orang yang pekerjaannya merupakan nelayan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi nelayan ni, yang menjadi keseronokan bagi nelayan ialah bila mana dia mendapat hasil tangkapan yang banyak. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang pergi menjala ikan. Kan baru ni kan viral. Nah, minta maaf lah, ni bukan pasal politik nah. Tapi kadang lawak juga benda-benda duk jadi ni. Nah, dia berkata orang Kedah ni banyak susah pasal duk mengai ikan puyuh. Kesian kat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setakat ni saya tak pernah jumpa lagi orang Kedah yang tak suka mengai puyuh. Syarat jadi orang Kedah, dia mesti pandai mengai puyuh. Kalau tak pandai mengai puyuh, dia bukan orang Kedah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Tengok orang yang menjala ikan, contoh. Saya bagi contoh. Ada orang dia jala ikan macam contohlah, Allahumma salli macam kita yang bukan nelayan ni. Kita satu keluarga mungkinlah ada dalam 5 orang, 6 orang, paling ramai 10 orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita pergi jala ikan. Kita tebak-tebak sekali, tengok-tengok dapat ikan kat situ lebih kurang dalam 10 ekor. Kita tebak kali kedua, naik lagi 10 ekor. Bila dah dapat 20 ekor ikan yang kata apa kalau makan tu tak habis pun, tuan-tuan nak jala lagi tak kali ketiga? Faham ni? Saya masa kecil-kecil dulu ingat lagi dengan arwah ayah saya. Masa tu belakang Taman Uda tu, yang belakang kat Kubok tu kan, dulu situ pot mengaikan puyuh. Letak dapat. Itu yang Allahumma salli alaihi wasallam. Bila saya pergi satu kolam mancing ikan ikan siakap, kami panggil kolam siakap puyuh kami panggil. Pasal kat kolam tu pun sama, baling je dapat, lokasi dirahsiakan. Allahumma salli alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wasallam. Baik. Jadi masa duk mancing dulu kecil-kecil dengan arwah ayah ni, kami sekali pangai dapat ikan bawa balik tu, satu baldi tu adalah lebih kurang dalam 60 ekor, 70 ekor. Itulah keseronokan bagi orang yang menangkap ikan. Walhal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau betul-betul lah 60 ekor tu makan habis. Tak habis pun. Tidak. Tak habis pun. Kita akan bagi ke orang macam tu . Jadi bayangkan bagi mereka yang duduk pada kalangan Bani Israel ni yang pekerjaannya adalah nelayan. Baik. Jadi pada hari biasa, mereka yang dibenarkan untuk mencari ikan ni, Allah tak izinkan mereka mendapat hasil tangkapan ikan yang banyak. Kemudian ketika mana pada hari yang dilarang untuk mereka ni menangkap ikan, iaitu pada hari Sabtu, Allah nak uji mereka. Dan ujian tu atas kerana Allah telah pun mengetahui setara manakah keimanan Bani Israel ni. Sebab tu kita kena berhati-hati baik sekalian. Allahumma salli alaihi wasallam. Allah takkan pernah tertipu dengan tipu daya kita. Bahkan yang selalu tertipu dengan tipu daya ni adalah kita. Kita yang selalu tertipu dengan tipu daya daripada Allah. Ini jaga tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi pada masa hari Sabtu, ikan-ikan ni Allah perintahkan untuk naik di permukaan air dengan banyak sekali pada hari Sabtu. Jadi bila naik banyak ni, orang yang kerja tangkap ikan ni geram lah tengok. Geram tak? Macam tuan-tuan lah, dia mengai ikan buyur tu, hari tak pergi mengai, punya banyak ikan duk melompat. Hari pergi mengai tak ada. Faham tak keadaan dia? Jadi pada masa tu apa dia pun mula fikir? Dia mula menjadi tamak.
Sebab tu orang fasik ni orang yang tak selamat sebenarnya. Sebab tu guru saya selalu pesan perkara ni. Dia kata apa? Jangan tamak. Dengan kehidupan dunia ni tak boleh sikit pun ada tamak, tak boleh. Ustaz, kalau tak tamak macam mana kami nak dapat lebih? Tamak tu. Nak lebih nak buat apa? Tidak? Kan? Lebih nak buat apa anda? Tetapi makan kenduri, orang buat buffet. Sebab tu makan buffet ni sebenarnya tak apa elok. Untuk yang pergi makan kedai lah. Kalau kenduri tak apa. Nah, kita pergi kedai kan, ni kan banyak nak masuk Ramadan tak lama ni, banyaklah hotel-hotel, kedai-kedai makan, dia buat package buffet. Seorang bayarlah 80, 100. Kita bayar RM80 seorang. Takkan kita nak makan sepinggan kan? Tidak. Kita akan makan macam mana? Kalau boleh dengan tray-tray tu kita nak balun sampai licin. Dan akhirnya apa jadi? Pembaziran tak? Sebab tu kalau tuan-tuan yang ada kedai makan, Allahumma salli ala Muhammad, saya nasihatkan janganlah buat buffet. Memang untung nampak macam banyak tuan-tuan, tapi dosa pun bergetar-getar tuan-tuan. Ni nasihat saya. Tak apalah, kita jangan tamak. Ustaz, kalau saya buat ala carte nanti orang tak mai. Jangan takut, rezeki ni daripada siapa? Jadi inilah orang Bani Israel ni. Jadi Allah tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu atas kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nak kita mengambil pengajaran. Jadi punya dahsyatnya orang-orang daripada Bani Israel ni nak menipu Allah. Depa buat macam mana? Depa tak mau bagi nampak sangat. Depa nak tangkap ikan hari Sabtu. Maka hari Jumaat dia dah dah kenal pasti dah laluan ikan tu. Sebab ikan tu dia akan keluar, dia akan lalu tempat sama dia akan masuk kat satu tu, lepas tu dia keluar balik. Hari lain tak ada, hari Sabtu Allahumma salli ala Muhammad. Jadi pada hari Jumaat depa dah siap pasang pukat. Dia pasang pukat tu. Jadi bila hari Sabtu esok ikan tu masuk Tapi bila masuk kali ni dia tak boleh keluar. Jadi depa ni tak ambil hari Sabtu. Depa ambil tangkapan tu, hasil tangkapan hari Ahad. Nampak macam betul ke salah? Nampak salah ke tak salah tu? Tak salah tak? Kan? Kita nampak macam tak salah lah. Pasal apa? Bukan dia tangkap hari Sabtu tak? Dia tangkap hari apa? Dah, dia pasang perangkap hari Jumaat, ikan masuk hari Sabtu kan? Pasal memang rutin ikan tu macam tu dah. Jadi nak tipu siapa? Allah dia tahu tak? Allah tahu tak? Sebab tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jangan kita sangka yang kita ni bijak dalam pada nak menipu Allah. Contoh, saya bagi contoh anda. Tanda kata sifat fasik dalam diri kita ni sangat menebal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dulu kita menega tak apa-apa nak laku. Jadi kalau orang menega lah, menega tak apa nak laku. Tiba-tiba Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita jumpa dengan seorang ustaz ni, seorang tok guru ni, dia nasihat kita suruh perbaik semayang. Pasal apa? Rupa-rupanya yang menghalang rezeki niaga ni tak dapat dulu ni sebab tak jaga semayang. Dia pun jaga semayang. Bila dia jaga-jaga semayang, pum, dia punya rezeki dia naik. Jadi bila mai rezeki dia naik, yang dia sangka masa tu yang memberi rezeki salat dia ke Allah? Tuan faham Faham Pada masa tu dulu tak semayang. Bila dia jaga-jaga semayang, rezeki dia mai melimpah. Baik. Pada masa tu dia akan sangka yang bagi rezeki kat atas dia sembahyang dia ke Allah. Yang terkeluar daripada mulut dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa dia? Apa dia terkeluar daripada mulut dia? Dia kata apa? Tengok, sebab aku jaga sembahyang, tengok rezeki mai melimpah. Bukan sebab aku jaga pandangan rahmat Allah ke atas diriku. Sebab tu ada orang yang bila mana dia nak betul sembahyang dia, dia betul sembahyang dia, Allah bagi rezeki.
Tiba-tiba dalam pada dia duduk jaga semayang, rezeki dia sangkut balik. Pada saat tu, ketika mana dia merasakan yang menjadi penyebab murah rezeki ini sembahyang dia, apa dia akan buat tuan-tuan? Dia akan mula malas untuk mengerjakan sembahyang. Pada masa tu barulah terserlah sifat kefasikan yang ada di dalam hatinya. Sifat fasik dalam hati ini masa tu baru muncul. Baru Tuhan tunjuk, sebenarnya selama ni hang buat ibadah bukan kerana nak mendapatkan rahmat aku, tapi atas kerana nak mendapatkan kesenangan kau. Inilah yang dibuat oleh Bani Israel. Seolah-olah mereka ni menjadi orang yang taat, akan tetapi dalam diam mereka ini mengkufuri Allah dalam tipu hilah yang mereka sedang laksanakan. Maka pada ayat yang seterusnya Allah memberitahu, datanglah satu golongan yang menegur akan kesalahan mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekumpulan pendakwah yang datang menegur, kata benda ni salah, tak boleh. Patut bila kata takat hari Jumaat je hampa kena angkat semua, simpan. Hari Sabtu tak boleh langsung ada perangkap ikan. Hampa buatlah, jaga elok, insya-Allah lah Allah akan bagi rezeki kot lain. Tapi tak, dia rasa dia betul juga. Bahkan mereka mengherdik orang-orang yang memberi nasihat ni seolah-olah nak mengambil kesempatan. Pasal apa tuan-tuan? Dia sangka kalau kami ikut cakap dia, nanti dia pula pasang perangkap. Walhal orang yang bagi peringatan ni langsung tak mengharapkan apa-apa, melainkan nak semua selamat daripada bala yang datang daripada Allah. Dan kemudian daripada situ muncul pula satu kelompok yang ketiga. Siapa kelompok yang ketiga ni? Itu orang-orang yang tak buat pekerjaan tu. Mereka tak tangkap ikan, akan tetapi mereka tak suka ketika mana pendakwah ini memberikan nasihat kepada kawan-kawan mereka yang duk tangkap ikan ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Biar pilah, tu kan hak asasi manusia. Dia tangkap ikan pun bukan kacau hang. Berlaku tak kan ni tuan? Berlaku tak? Bila ramai daripada kalangan tok-tok guru kita memberi nasihat, memberi teguran akan perkara-perkara salah yang sedang berlaku dalam masyarakat kita, apa kita cakap? Nak pilah, bukan dia kacau orang pun. Sebab apa ni? Sebab dalam tak sedar tuan-tuan, kita sedang menjadikan nafsu itu sebagai pemimpin kita. Dan hasil daripada kita menjadikan nafsu itu sebagai pemimpin, maka akal kita yang waras ini dah tak dapat digunakan dengan secara yang sempurna. Sebab tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-43 44, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alayhi wakila am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Apa Allah kata? Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, tidakkah kamu melihat wahai Muhammad keburukan bagi orang yang menjadikan nafsunya itu sebagai Tuhan yang dipuja lagi ditaati. Nah, afa anta takunu alaihi wakila, maka dapatkah engkau menjadi pengawas yang menjaganya agar jangan sesat? Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun, atau adakah engkau menyangka bahawa kebanyakan mereka mendengar atau memahami apa yang engkau sampaikan kepada mereka? Inhum illa kal an'am, sesungguhnya mereka itu tak lain tak bukan hanyalah seperti mana binatang-binatang ternak. Balhum adallu sabila, bahkan mereka itu jauh lebih sesat daripada haiwan ternakan. Jadi buayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita, adakah kita masih lagi tidak dapat melihat
keburukan yang ditimpakan oleh Allah kepada orang yang menjadikan nafsunya itu sebagai Tuhan. Punya dahsyatnya nafsu ni menipu kita, tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Sehingga kan dalam bab ibadah pun dia menipu kita. Sebab tu kalau tuan-tuan pernah dengar cerita Imam Ibn Hajar, iaitu namanya diperolehi atas kerana dia ni mengaji puluhan tahun. Riwayat mengatakan 40 tahun dia mengaji, tapi tak pernah pandai. Allahumma salli ala Muhammad. Dia mengaji tak pandai-pandai. Jadi Tok Guru dia kata, esok kalau aku dah mati, esok akan ada seekor burung ni yang akan duduk di atas anak murid aku. Jadi siapa yang burung tu hinggap kat dia, maka dialah yang akan ganti tempat aku. Jadi Imam Ibn Hajar ni orang yang istiqamah dengan pengajian. 40 tahun mengaji tak pandai-pandai, tuan-tuan. Duduk mengaji jadi bodoh. Allah selawat, tak reti. Kawan-kawan dia mengaji semua pakai jadi tok guru belakang dah, ada alim. Pada masa tok guru dia meninggal, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, semua pakat mai urus jenazah tok guru dia lah. Jadi masa dah urus nampak seekor burung mai. Jadi pada sangkaan kita mestilah orang pandai dapat dia. Tiba-tiba burung ni main hinggap dekat bahu Imam Ibn Hajar ni. Masa-masa hinggap tu semua heran, dia ni dah lah budak tak pandai, siapa pula dia pula nak ganti? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi disebabkan mereka ni semua anak murid yang taat dengan guru, maka mereka tak mempersoalkan perkara tu. Jadi Imam Ibn Hajar pula pada masa burung duduk atas dia, dia berasa malu. Dia kata, aku ni dah lah benar, apa pun tak boleh, macam mana aku nak ganti? Dan dia pun lari masuk ke dalam sebuah gua. Pada masa dia duduk dalam gua tu, dia terdengar bunyi titisan air. Masa dia dengar titisan air tu, dia pun tengok-tengok ada sebiji batu yang air sedang menitik daripada gunung, daripada gua tu, pada bumbung gua tadi ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menitik tak tak tak, dan batu yang kat bawah tu berlekuk. Jadi Imam Ibn Hajar pun kata, kalau batu yang kerah ni pun kena dengan titisan air yang lembut ini, boleh jadi berlubang, ada kesan kat dia. Takkan aku ni kerah sangat daripada batu. Maka dia pun balik, dia duduk dalam pondok dia 40 hari tak keluar. Lepas tu dia keluar, dia mengajar sebiji macam tok guru dia mengajar. Atas itulah nama dia Imam Ibn Hajar. Dia dapat gelaran tu sebab dia belajar dengan batu. Jadi tuan-tuan, ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalaulah pada masa tu Imam Ibn Hajar menjadikan nafsu ini sebagai panduannya, maka adakah mungkin dia akan mendapat kebaikan sedemikian rupa? Adakah boleh untuk dia dimuliakan oleh Allah sehingga sampai ke tahap tu, sehingga kan kepada hari ini orang masih lagi mengambil manfaat daripada ilmu dia? Bahkan orang lebih mengenali dirinya berbanding diri guru dia. Walhal kealiman guru dia sudah pasti jauh melebihi kealiman dirinya. Akan tetapi kenapakah Allah memberikan kemuliaan tersebut kepada dia? Jadi sebab itu ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ketika mana kita berada di atas dunia, kita melaksanakan amal ketaatan kepada Allah, perkara pertama yang kita kena sungguh-sungguh jaga di dalam hati, biarlah ketaatan itu dilaksanakan bukanlah di atas kerana tuntutan nafsu. Sebab tu para alim ulama dulu mengajarkan kepada kita, buat taat ni sehingga tahap macam mana nak mengelakkan daripada nafsu yang memimpin ibadah kita ni. Pada ketika saat dia nak baca Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia takkan ambil Quran baca, bahkan dia akan buat ibadah yang lain daripada tu. Maksudnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa nak baca Quran, biasa kita akan ambil Quran baca lah, tidak? Tapi tak, ulama dulu dia buat macam mana tuan-tuan? Ulama tasawuf dulu, dia takkan ambil Quran, bahkan dia akan ambil uduk, dia sembahyang sunat 2 rakaat. Pada saat dia rasa nak berhenti dah 2 rakaat ni,
dia sambung lagi 2 rakaat. Pasal apa? Sebab kalau dia berhenti pada masa tu, dia khawatir berhenti atas kerana nafsu nak berhenti. Sebab tu guru saya kata, Allahumma salli ala Muhammad, tidak ada istilah tak mampu, melainkan kita buat dulu. Contoh tuan-tuan, kita selalu bagi alasan dalam beribadah. Perasan tak? Bila orang tanya, pasal apa hang tak tolong masjid tu? Masjid tu bukan nak buat renovation sekian-sekian, hang kan duit ada. Aku mampu takat RM10 ya. Selalu tak jadi tuan-tuan? Selalu tak? Kita cakap macam tu kan? Tuhan tahu tak? Kita tahu mana tak mampu tuan-tuan. Tuan-tuan dah berkeluarkan duit dalam bank tu, dah berkeluar bagi kan? Lainlah kalau tuan-tuan nak buat keluar, bank tak bagi buat keluar, banyak sangat dia kata. Boleh buat keluar takat 100,000 kan? Masalahnya kita sanggup buat. Nak pergi masjid, hujan, no? Pakai tak pergi Pasal apa tak pergi masjid? Hujan sah. Dah keluar rumah belum? Kita ambil payung keluar Allah SWT boleh faham ni. Jadi inilah ketika mana kita menjadikan nafsu sebagai tuntutan, maka kita akan menjadi seorang manusia yang gagal dalam pada nak menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya kira untuk malam ni cukuplah sekadar tu, sebab saya dimaklumkan saat ini ada tahlil pula kan. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kebaikan yang kita ambil ni dapat sama-sama menjadikan kita ada tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi akhir kalam tuan-tuan, sama-samalah kita memohon pertolongan taufik daripada Allah agar kita diselamatkan daripada tipu daya nafsu kita, agar kita ni sentiasa menjadi orang yang terpimpin dengan akal kita. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah kurniakan ke atas kita limpahan rahmat yang melimpah-limpah, insyaAllah. Jadi sebelum saya tangguh tuan-tuan, seperti biasa saya mohon doa semua agar Allah mudahkan apa yang saya usahakan di madrasah saya. Alhamdulillah tuan-tuan. Dan untuk makluman, 30, 31 Mac dan 1 April saya ada buat daurah kitab di Miftahul Jannah. Jadi mungkin tuan-tuan ada yang dah dapat iklan tu. Jadi jemput hadirlah ramai-ramai. Kalau tak ada transport tuan-tuan, bagi tahu, kami pergi ambil kat rumah. Transport pun saya sedia bagi, kitab saya sedia, transport saya sedia. Kalau kata ustaz, saya nak homestay kan, saya malas nak berulang, saya bagi homestay tuan-tuan. Allahumma salli ala sahabat. Jadi jemputlah mai, jemput mai. Nak rakam buat video pun boleh, tak ada masalah. InsyaAllah 30 Mac, 31 Mac dan 1 April. Jadualnya nanti saya forward dekat Tuan Haji Zakaria kita, insyaAllah. Nanti minta Tuan Haji forward lah kat Jumaah-Jumaah sini. Kalau ada yang nak pergi, insyaAllah. Dan kemudian yang kedua, kalau ada yang berhajat nak taja sahur dan iftar di madrasah saya di Miftahul Jannah dan Baitul Izzah, alhamdulillah tuan-tuan, budak-budak kami dah masuk dah untuk tahfiz. Jadi slot untuk tajaan tu masih ada lagi 148 slot kot, tak salah saya. Satu slot kami cadang harga 100. Jadi tuan-tuan bolehlah ambil peluang demikian. Cuma macam biasa tuan-tuan, saya tak buat tabung. Apa-apa nanti boleh maklum kat saya tulislah, insya-Allah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu saja yang saya nak kongsi. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pimpin kita dalam rahmat dan kasih-Nya, insya-Allah. Wallahu Subhanahu Wa Taala alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alhamdulillahirabbil alamin rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nur qulubana bi nuri hidayatika. Allahumma nur qulubana bi nuri hidayatika. Allahumma nur qulubana bi nuri hidayatika kama nawtal arda bi nur syamsika abadan abda bi rahmatika arhamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalan karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.